Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 16 Oktober 2023 bersama saya Pia Nadia. Presiden PDP Tiong King Sing berkata kerajaan perpaduan sedia ada tidak perlu penyertaan PAS. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan itu berkata ini kerana ramai pihak terutamanya bukan Islam tidak boleh menerima PAS. Dia berkata demikian dalam video yang dimuat naik di Facebooknya kemarin. 我个人来讲，团结政府是不需要一党亲，因为有民间很多感觉恐慌，能够接受一党，尤其是非回教徒，因为这一党的行为呢太过宗教的极端的分子，而且没有体会到我们国家是多元种族的多元宗教的国家。 Dia mengulas temu bual Time Magazine dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang berkata dia pernah mengundang PAS untuk menyertai kerajaan perpaduan. Dalam temu bual itu, Anwar juga berkata bahawa dia tidak akan menolak kemungkinan PAS menyertai kerajaan pada masa akan datang. Namun, kata Anwar, ia bergantung jika parti itu menerima beberapa dasar utama dan menghormati bahawa Malaysia adalah parti berbilang kaum dan agama. Dalam pada itu, PAS mendakwa parti itu tidak menerima sebarang jemputan rasmi untuk menyertai kerajaan perpaduan. Timbalan Presidennya, Tuan Ibrahim Tuan Man berkata pendirian parti Islam itu bagaimanapun tetap sama. Tegas Tuan Ibrahim, PAS tidak akan menyertai kerajaan perpaduan walaupun menerima jemputan pada masa hadapan. Dia berkata demikian seperti dilaporkan dalam portal News Straits Times semalam. Tuan Ibrahim mengulas temu bual Time Magazine dengan Anwar Ibrahim yang berkata Perdana Menteri pernah mengundang PAS untuk menyertai kerajaan perpaduan. Anwar juga berkata bahawa dia tidak akan menolak kemungkinan PAS menyertai kerajaan pada masa yang akan datang. Dalam temu bual itu juga, Anwar mendedahkan kerajaan telah pun menghantar jemputan kepada PAS berhubung perkara itu. Anwar meletakkan syarat iaitu parti itu perlu menerima beberapa dasar utama dan menghormati bahawa Malaysia adalah parti berbilang kaum dan agama. Bersatu masih belum menentukan nasib Ahli Parlimen Kuala Kangsar, Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid. Ini susulan keputusannya untuk menyokong pentadbiran Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Memetik portal Utusan Malaysia, Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris berkata, parti itu hanya akan mengambil tindakan drastik menggugurkan keahlian Iskandar Zulkarnain jika dia bertukar kerusi dan duduk di blok kerajaan di Dewan Rakyat. Pada 12 Oktober lalu, Ahli Parlimen Kuala Kangsar itu menyuarakan sokongan kepada kerajaan dengan memetik kos sara hidup yang semakin meningkat di kawasannya. Dia berkata keputusannya itu bagi menilai sama ada Perdana Menteri mengutarakan janji memberi peruntukan untuk ahli parlimen yang menyokong dasar kerajaan perpaduan. Mengulas keputusan itu, Razali mengakui bahawa dia benar-benar terkilan dengan tindakan Wakil Rakyat Bersatu itu. Sehari selepas mengumumkan keputusan itu, Setiausaha Agung PN Hamzah Zainuddin mendakwa SPRM mengugut Iskandar Zulkarnain supaya menyokong Anwar atau menghadapi pertuduhan rasuah di mahkamah. Semalam, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata dakwaan PN itu bertujuan untuk mencemarkan nama baik mereka. Berita seterusnya, Perdana Menteri Anwar Ibrahim hari ini mengingatkan semua anggota perkhidmatan awam supaya berjimat cermat dalam membelanjakan setiap sen dana negara. Berucap pada Majlis Perhimpunan Bulanan Kaki Tangan di Pejabat Perdana Menteri di Putrajaya pagi tadi. Katanya ini termasuk berhemah dalam penggunaan elektrik dan alat tulis. Membazir ni kita selalu lihatnya besar-besar. Tapi kita lupa cara kita guna elektrik pejabat. Macam ayah kita yang bayar. Atau guna pen. Pen ketua jabatan 5. KSU 10. KSN 12. Menteri 15. Perdana Menteri 20. Itu sebagai contoh. Tak sampai 20, saya ingat ada 18 tu. Yeah, which means kita kena bagi these are public funds.
Ahli Parlimen tidak lagi dibenarkan untuk membuat siaran langsung di media sosial ketika menyampaikan ucapan pada sesi persidangan Dewan Rakyat. Ketetapan itu dibuat Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Johari Abdul, pada permulaan sesi soal-jawab lisan di Dewan Rakyat hari ini. Yang terakhir, selain itu sejak kebelakangan ini telah meningkatnya trend ahli-ahli yang berhormat memasang peranti untuk telefon seperti telefon bimbit di meja untuk buat live streaming di media sosial semasa ucapan berhormat ketiga sesi persidangan Dewan Rakyat berlangsung. Untuk makluman, Peraturan Mesyuarat 351 menghendaki ahli yang berhormat untuk mengarahkan sebarang ucapan kepada pengerusi. Tindakan beberapa ahli yang berhormat berucap dengan tidak mengarahkan ucapan tersebut kepada pengerusi dan memandang peranti yang dipasang jelas tidak mematuhi Peraturan Mesyuarat tersebut. Untuk memastikan berhormat mematuhi Peraturan Mesyuarat 351, saya dengan ini menetapkan bahawa ahli-ahli yang berhormat tidak lagi dibenarkan untuk memasang sebarang peranti bagi membuat live streaming dalam Dewan Rakyat. Johari menjelaskan platform YouTube Parlimen dan RTM sudah mencukupi dan sebarang rakaman ucapan ahli Parlimen boleh dirujuk di platform berkenaan. Sementara itu, ahli Parlimen Arau meminta Speaker mempertimbangkan keputusan itu dan berkata akan membawa usul berkenaan perkara itu esok. Jadi tidak wajar dibawa peraturan demikian rupa yang berhormat. Kami tidak ada sumber medium lain. RTM tentu tak masuk ke muka kami. Mungkin tak apa handsome macam mereka, macam Menteri Ekonomi. Baik, Tapi kalau Yang Berhormat kata YouTube, maknanya Yang Berhormat telah kempen itu aplikasi. Jadi sekarang ni TikTok, saya nak kena bawa usul ni sebab Menteri Ekonomi kata kalau bagi peruntukan nanti bayar kepada TikTokers. Ini ialah sesuatu merupakan reform Parlimen yang undur ke belakang bukan ke depan Yang Berhormat. Saya minta maaf Yang Berhormat saya cakap benda ni sebab Yang Berhormat seorang yang baik, tapi saya minta tolong pertimbangkan balik. Kalau tak benar akan buh sini, kita buh kat sini sebab kita menghadap speaker. Orang tak pandang, saya akan pandang speaker sampai habis. Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin menempelak Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang menunding golongan maha kaya ketika membentangkan Belanjawan 2024. Anwar sebelum ini menyifatkan maha kaya sebagai golongan mendapat manfaat berlebihan dalam ekonomi negara khususnya menerusi sistem subsidi. Perikatan Nasional bimbang dengan intonasi dan naratif Yang Amat Berhormat Tambun dalam pembentangan Belanjawan 2024 yang memberikan gambaran negatif kepada golongan kaya. Saya heran, sudah acap kali Yang Amat Berhormat Tambun melabelkan mereka sebagai golongan maha kaya yang seolah-olah melakukan banyak kesalahan. Apa salahnya kerajaan merangkul dan menggarap penyertaan semua pihak, termasuk golongan ahli perniagaan yang berjaya dalam menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Terutamanya dalam usaha menarik pelaburan luar dan mencipta peluang pekerjaan kepada rakyat. Beliau berkata demikian ketika membahaskan Rang Undang-Undang Pembekalan 2024 peringkat dasar di Dewan Rakyat hari ini. Selain itu, beberapa ahli Parlimen PN turut menyoal Perdana Menteri berhubung penggunaan naratif maha kaya ketika membentangkan belanjawan. Memetik tentang naratif maha kaya, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada memberi naratif yang agak negatif kepada maha kaya. Sebelum ini juga Yang Berhormat Perdana Menteri ada menyebut nak menoktahkan kemiskinan. Setelah kita noktahkan kemiskinan, orang itu akan ada pendapatan dan akan jadi kaya. Jadi kemiskinan pun kita nak noktahkan, maha kaya pun tak boleh. Jadi sebenarnya kita nak capai apa? Miskin tak boleh, kaya tak boleh. Jadi kita nak apa sebenarnya? Penjelasan apabila. Terima kasih. Sementara itu, bercakap di Parlimen hari ini, Anwar Ibrahim menafikan dakwaan kononnya Malaysia enggan menghantar pasukan tentera bagi membantu Palestin yang kini sedang berperang dengan Israel. Ada di Malaysia juga yang menyatakan suara bahawa kita enggan menghantarkan pasukan tentera. Pimpinan tentera minta saya sampaikan adalah tidak adil untuk mana-mana kalangan dalam penyampaian mesej mereka, dalam tazkirah mereka untuk menyinggung hal ini. Ini bukan keputusan kita boleh hantar dengan mudah. Mau hantar tentera, termasuk pendamai atau keamanan ataupun koridor kemanusiaan,
itu mesti disepakati oleh negara jiran. Kalau tidak, pesawat kita tidak boleh land. Jadi saya minta supaya ada kefahaman, jangan dikelirukan rakyat. Mahkamah Persekutuan hari ini menolak rayuan Najib Razak dan anaknya Muhammad Nazifuddin berkenaan kes tunggakan cukai. Mahkamah memerintahkan dua beranak itu membayar lebih 1.7 bilion ringgit tunggakan cukai bagi 2011 dan 2017 kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Panel 5 Hakim Mahkamah Persekutuan yang dipengerusikan oleh Presiden Mahkamah Rayuan Abang Iskandar Abang Hashim pagi ini sebulat suara menolak rayuan itu. Kedua-dua mereka memohon supaya dibenarkan untuk membentangkan pernyataan pembelaan terhadap saman cukai oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Mereka mendakwa bahawa Seksyen 106 dalam kurungan 3 Akta Cukai Pendapatan 1967 ACP adalah tidak sah kerana melanggar Perkara 121 Perlembagaan Persekutuan. Perkara 121 yang berkaitan dengan kuasa badan kehakiman di Malaysia. Dengan keputusan itu, LHDN boleh memulakan tindakan pengutan cukai tersebut bermula hari ini. Dalam kes ini, Peguam Muhammad Syafiee Abdullah hadir bagi mewakili bekas Perdana Menteri itu dan Muhammad Nazifuddin. Does it mean that they will proceed and the former Prime Minister Najib Razak is now a bankrupt if he doesn't pay up? Well, the answer is obvious. Anybody who does not pay up, if you want to be nasty, without going through SCIT. See, the whole idea of SCIT, this court itself took note, is to provide the complete hearing and the decision. But if the tax department wants to bankrupt him now, without giving him the full right, then what the federal court is saying here becomes completely nonsensical. Complete nonsense. Yeah? So that's why we want to see what is the full judgment. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Pia Nadia untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.